أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bulan ini kita dapat jumpa lagi untuk meneruskan ilmu, pertambahan ilmu atau pencarian ilmu yang bersumberkan kematian ataupun peringatan ataupun kitab tu yang kita panggil sebagai At-Tazkirah. Satu bekalan yang paling baik adalah ingat mengingati antara satu sama lain. Jangan dibiarkan hanya kita seorang nak masuk syurga, sedang pasangan dibiarkan, anak-anak dibiarkan, itu tak kena. So kita berjuang sama-sama untuk dapat kebaikan insya-Allah. Tapi kena ingat, manusia tidak dikirim untuk mengubah manusia lain. Manusia dikirim untuk selesaikan masalah diri dia dengan memberi adab dan contoh yang terbaik bagi orang yang berada di keliling dia. InsyaAllah bab baru pada hari ini, kalau tengok dalam kitab kita ni di muka surat 160, perbahasan berhubung dengan membaca Al-Quran dan doa-doa di sisi kubur. Ya, perbahasan tentang membaca Al-Quran, yakni terhadap si mati. Kita baca Quran, baca tu niat untuk si mati. Dan berhubung dengan bab-bab doa di sisi kubur ataupun baca Quran di atas kubur. Bagaimana perbincangannya? Kalau kita melihat di dalam awal penerangan disebut membaca Al-Quran di sisi kubur di saat menguburkan mayat maupun sesudah menguburkan, sesudah itu, bahawa pahala dari apa-apa yang dibaca sama ada Al-Quran, doa-doa, istighfar ataupun sedekah yang diniatkan untuk si mati, semuanya akan sampai. Berpandukan Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya dan Abu Muhammad dalam kitab Al-Aqibah. Itu asas yang pertama bagi kita faham dulu, bahawa ada pendapat mengatakan ngaji Quran atas kubur maupun selepas itu. Mungkin dah siap kubur, lepas tu baca je lah. Adakah sampai? Bagi dua pandangan ni mengatakan sampai. Kemudian kalau kita doa, sampai ke tidak? Sampai. Sama ada ketika di kuburan atau selepas itu. Ataupun kita istighfar untuk mak bapak kita. Istighfar tu bukan astaghfirullah, bukan ya. Istighfar untuk orang lain itu bukan astaghfirullah wa atubu ilaih, bukan. Istighfar untuk orang lain bermaksud, ya Allah tolong ampuni dia ya Allah. Itu istighfar. Okey, itu yang betul. Untuk diri kita istighfar, ya, astaghfirullah wa atubu ilaih, contohnya begitu. Jadi dalam kalimah Al-Ghazali dalam kitab Ihya, juga dalam Abu Muhammad dalam kitab Al-Aqibah, menyatakan bahawa semua kebaikan itu dilakukan kepada si mati itu, hukumnya sampai. Sama ada kata Ahmad Hanbal dibaca surah Al-Fatihah, sama ada di atas kubur atau selepasnya, atau Al-Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ataupun Qul huwallahu ahad,
dan hadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, maka pahalanya akan sampai. Itu pandangan yang kedua. Ya, dan aku pernah melihat, kata Ali bin Musa, bahawa ada orang membaca Al-Quran di sisi kubur. Ya, cuma ada orang mengatakan bahawa ini perbuatan yang bid'ah. Ini perbuatan yang tidak berpandukan kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam pembacaan ini kita harus faham. So kita ambil kepada, selalu saya sebut, lihat kepada hujah, lihat kepada hadis, lihat kepada ayat Quran, lihat kepada ijma'nya ulama, bukan dengar orang kata je gitu. Ya, sebab tu ada perbandingan dalam tu. Sebab tu saya terus akan kita terus buat perbahasan berhubung ni kita ambil daripada ulama terbesar, di antara yang terbesar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, iaitu Imam An-Nawawi. Ya, kita terus ambil daripada kalimah dia tentang Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Di dalam kitabnya Al-Adhkar, Imam Nawawi ni namanya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Saraf bin Muri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, Imam Nawawi ni dia mazhab Imam Syafi'i. Dia tulis kitabnya Al-Azkar, menghimpunkan seluruh doa dan zikir di dalam kitab tersebut. Dan apa kata Imam An-Nawawi? Telah ijma'. Apa maksud ijma'? Suara ramai daripada para ulama bahawa doa untuk orang-orang yang sudah mati bermanfaat bagi mereka dan pahala sampai kepada mereka. Dia sebut dua. Telah ijma', telah bersetuju ijma' ulama, 75% daripada ulama Islam mengatakan bahawa pertama, doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, dan orang yang berdoa itu, doa tu sampai ke tidak kepada si mati? Sampai. Pahala doa tu sampai ke tidak si mati? Sampai. So doa dan pahala doa itu dua perkara yang mula-mula disebut oleh Imam Nawawi. Maka hukumnya sampai berdasarkan pada surah Al-Hasyr. Ya, surah Al-Hasyr pada ayat 10 yang disebut bahawa dan orang-orang yang datang sesudah mereka, iaitu Muhajirin dan Ansar, mereka itu berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah beriman dulu daripada kami. Faham kan? Orang selepas habis dah Muhajirin, habis dah Ansar, tak ada dah sekarang ni. Jadi kita lah. Lalu kita pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa yang mereka telah beriman dahulu sebelum aku, iaitu termasuk orang Muhajirin dan Ansar. Nak menunjukkan di sini bahawa juga telah diriwayatkan daripada hadis yang masyhur bahawa Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah bagi ahli Baqi' Al-Gharqad. Contoh, Rasulullah pergi di sebelah Jannatul Baqi', ya, perkuburan Baqi', lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, ampunilah mereka ahli Baqi'. Nah, kan, ya, menunjukkan bahawa doa itu sampailah. Ya, doa tu sampai, dan kemudian pahala doa tu pun sampai juga. Ada juga hadis Muslim menyebut doa Rasulullah, ya, yakni, ya Allah, ampunilah bagi yang hidup dan juga yang telah meninggal dunia di antara kami. Sampai tak? Sampailah, sebab ada hadis yang sahih. Itu berhubung dengan doa, tak ada khilaf. Maka yang paling baik untuk kita uruskan kehidupan kita berkenaan dengan amal terhadap si mati, paling besar adalah doa lah.
Doa yang kita selalu belajar, Allahumma ighfir lahu, tu untuk orang mati. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu lelaki. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, itu perempuan. Kalau ramai, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, kasihani mereka, dan maafkan mereka. Itu clear. Hadis ada, ayat Quran ada, Imam Nawawi pun sebut, barang siapa yang mendoa kepada orang yang mati, hukumnya sampai, pahala pun sampai kepada si mati. Tapi itu bab doa. Tapi yang ni bab baca Quran atas kubur. Gitu. Sebab tu hati-hati. Bila kita mengaji tak habis, kita tak baca. Patut yang mati mak bapak kita lah baca. Akhirnya upah orang lain baca. Lepas tu bila ngupah pula tu, alim ulama kata ustaz-ustaz pun dia tak boleh juga diuji dengan duit ni. Gugur serban. Ya. Dia charge lah 1 hari, 7 hari atau 10 hari lah. 10 hari atau 7 hari dia ambil sampai 7,000 atau 10,000 30 juzuk. Kan benda tu benda berapa? Sebab tu belajar kena hati-hati. Itu boleh ustaz. Ya memang boleh, tapi harus dijaga dengan rapi. Jadi sepatut yang boleh tu siapa? Yang ngaji Quran, anak dia, keturunan dia, bukan orang lain. Akhirnya kita buat benda-benda yang berapa-berapa lah. Habis duit gitu. Dan akhirnya apa jadi? Bacaan Al-Quran di atas kubur sudah mula diperniagakan. Ada orang start van cari orang mati. Kubur kat mana ni? Nak tanam sini. Okey boleh. Kami ada ni 10 orang akan baca 3 juzuk seorang. Kan ya? Maka setiap orang daripada kami dibayar 1,000. 30. Itulah. Udah. Yang mati dah. Kita yang hidup mati terus. Sebab duit tak ada nak bayar. Iya. Tapi itulah perangai manusia. Sebab tu manusia kalau dia mau belajar, maka dia tengok dulu. Satu. So, kena faham dulu. Al-Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan yang masyhur sampai itu adalah doa kepada si mati. Ya Allah, tolong ampuni mereka ya Allah, kasihani mereka ya Allah, gantikan kepada mereka rumah yang lebih besar dan lebih baik daripada apa yang ada di dunia ni. Yang tu boleh. Minta ampun, minta ya Allah, tempatkan mereka di dalam syurga-Mu ya Allah. Itu boleh. Ya, itu yang pertama dulu. Baik. Imam An-Nawawi melanjutkan lagi tentang bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran, kata Al-Imam Nawawi, terdapat perbezaan pandangan. Bab doa tak ada masalah, semuanya sampai. Tak ada orang kata doa tak sampai, tak ada. Tapi bab bacaan Al-Quran, Imam Nawawi, kita rujuk dalam kitab Al-Adhkar, dia mengatakan terdapat perbezaan pandangan. Yakni apa yang masyhur daripada mazhab Asy-Syafi'i, bahawa pahala bacaan tersebut tidak sampai kepada si mati. Kan saya break sekejap, tarik nafas. Kan kita mazhab Imam Syafi'i. Kan? Tak sampai. Kan? Bukan saya kata. Nanti kat dalam dia jadi perbahasan. Dia potong pula sekerat. Contohnya. Imam Nawawi kata, siapa ada kitab Al-Adhkar di rumah, kan, nanti balik buka dalam kitab Al-Adhkar. Kalau kitab original dia muka surat 164. Kalau kitab yang original lah. Tapi kitab yang printed ni banyak lagi lah yang tu. Cari je dalam bab hukum bacaan Al-Quran kepada si mati. Kata Al-Imam Nawawi, slow-slow kita bagi tahu. Sebab kita mengaku mazhab Imam Syafi'i. Ya. Kata Al-Imam Nawawi, terdapat perbezaan pandangan
terhadap bacaan Al-Quran, adakah dia sampai kepada si mati? Maka apa yang masyhur, tu bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahawa pahala bacaan Al-Quran tersebut tidak sampai kepada si mati. Faham kan? So dua dah ya. Yang pertama tadi doa sampai. Dia tak habis kat sini. Orang yang mengaji dia tak suka menghukum orang lain, tapi dia nak belajar. Dia tak taksub. Dia kata kitab mana awak pakai ini? Tu kan ya. Okey, baik. Doa selesai perbincangan. Dalam bacaan Al-Quran, masyhur kata Imam Nawawi, mazhab Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai bacaan Al-Quran kepada si mati. Tambah-tambah upah pula tu. Ya. Ya. Membaca Al-Quran diniat kepada si mati, maka kalau ikut masyhurnya tak sampai. Ya. Ni, yang ni sama je. Apabila membaca Al-Quran dan diniatkan kepada si mati, pahalanya tidak sampai. Ini masyhur. Tapi tak habis lagi perbincangan kita. Jangan potong kejap. Belum lagi. Itu kan. Okey, sama-sama. Ya, baik. Akan tetapi, ya, sekumpulan ashab Imam Asy-Syafi'i, sekumpulan ahli ulama-ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i ini, mereka sependapat dengan Imam Ahmad Hanbal yang tadi kata sampai. Imam Ahmad Hanbal kata sampai. Ijma' dalam mazhab Imam Syafi'i masyhurnya tak sampai. Tapi sebahagian, Asy-Syafi'i itu Imam Syafi'i betul. Tapi kalau ashab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, Asy-Syafi'iyah itu orang-orang ulama-ulama di bawah Imam Syafi'i yang mengikuti Imam Syafi'i. Kalau mengikut Imam Syafi'i tak sampai. Tapi kalau mengikut sebahagian lagi ada ulama bermazhab Imam Syafi'i, mereka berpendapat seperti mana Imam Ahmad. Imam Ahmad ni anak murid Imam Syafi'i, yakni dan sekumpulan ulama lainnya yang mengatakan bahawa bacaan tersebut bermanfaat serta akan sampai pahalanya kepada si mati. Tu nanti sat dulu. Bincang satu. Perlahan-perlahan. Dan kemudian kata Imam Nawawi lagi. Apa katanya? Dan sebaiknya orang yang membaca Al-Quran itu, dia ada syarat tu kalau nak sampai tu, kalau nak bagi sampai. Dan sebaiknya, kata Imam An-Nawawi, orang yang membaca Al-Quran itu hendaklah berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada si fulan. Satu. Lepas tu, siapa nama dia. Dan juga disunatkan memuji dan menyebut kebaikan-kebaikan. Ya Allah, tolong sampaikanlah bacaan surah Al-Kahfi ni pada arwah ayah dan ibuku, kerana baiknya mereka dalam memelihara aku, berkorban apa sahaja gini. Ya, betul. Itu sampai. Bagi pandangan sebahagian mazhab Imam Asy-Syafi'i yang seiring dengan pendapat mazhab Imam Hanbali atau Ahmad Hanbal. Maksudnya, kalau kita tengok di sini, adalah perbahasan dia. Perbahasan yang pertama, yang tidak ada perbahasan dan perbincangan, doa confirm sampai. Angkat tangan atau tak angkat tangan, duduk, ya Allah tolong ampunkan ayahku, ya Allah. Itu confirm sampai. Malah si mati dapat pahala. Ya Allah tolong gantikan padanya itu sebaik-baik tempat bagi dia dalam syurgamu. Confirm sampai, pahala dia sampai. Ya Allah tolong berikan ketenangan, jangan biarkan dia sibuk berhadapan dengan kucar kacirnya alam barzah dan sebagainya. Confirm sampai.
dalam bab doa tak ada masalah. Lebih-lebih lagi yang paling utama adalah doa daripada orang yang ada kena-mengena dengan si mati. Terutama doa daripada anak yang soleh. Anak soleh kalau tak berdoa tak guna juga. Anak yang berdoa tapi toleh, bukan soleh, jahat pun tak guna juga. Okey, jadi kalau kata pasangan hidup, suami meninggal, isteri doa, alhamdulillah. Anak-anak dan sebagainya begitu begini. Okey, sebab tu dalam hadis dia tak sebut pasangan hidup. Sebab pasangan hidup lepas tu dia akan menikah lain. Ya, betul. Bila dia menikah lain, dia doalah untuk laki baru dia tu. Siapa nak doa ke orang lain pula? Ini dah, ya Allah ya Tuhanku. Ni suami dia duduk sebelah ni. Ampunilah dosa bekas suamiku dulu. Begitu. Itu bukan mati tu. Cerai hidup lah tu suruh ampun. Tak kena gaya betul. Sebab tu doa yang paling sahih adalah datang daripada doa anak yang soleh. Mau tak mau jadilah macam mana pun, dia tetap sampai. Okey, itu bab doa tu yang pertama. Yang kedua, bab mengaji Quran. Tu kita bincang. Ni bab pertama dulu nah. Bab yang ni kedua ni bab mengaji Quran. Bab mengaji Quran, sebahagian besar ulama mazhab Imam Syafi'i masyhur mengatakan membaca Al-Quran untuk si mati. Membaca Al-Quran ketika atas kuburkah, atau selepas pengurusankah, atau bila-bila masakah, atau membaca dalam grup dengan diniat si mati kah, maka hukumnya kah tak sampai. Tak sampai bagi masyhur yang pertama. Okey, tetapi pergi pula yang ketiga. Yang ketiga itu kata Al-Imam Nawawi, sesungguhnya ada di antara ashab Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama bermazhab Imam Syafi'i, mereka itu tidak sependapat dengan yang atas tadi, tapi bersependapat dengan yang bawah ni, mazhab Imam Hanbali. Imam Hanbali bukan mazhab kita sebenarnya. Itu yang ada di Mekah dengan di Madinah tu Hanbali. Jadi sebahagian daripada ulama Imam Syafi'i menyatakan, ya, kami bersependapat dengan mazhab Imam Hanbali, yakni menyatakan bahawa apa-apa bacaan Al-Quran itu adalah bermanfaat kepada si mati dan pahalanya sampai kepada si mati. Maksudnya ada dua pendapat lah. Ada dua pendapat. Cuma jangan pakai pendapat kita. Apa pendapat kita? Bagus Ustaz, saya ambil pahala sampai kepada si mati, tapi saya upah pelajar tahfiz. Itu tak masuk akal lah. Ya, kan ya, buat grup WhatsApp pula tu, baca Quran, tak ada kena-mengena apa, sesat lagi minta bayaran pula ni. Ni nama ada 10 ni, minta maaf lah. Bulan Ramadan kan ramai orang buat borang tahlil arwah. Kan, bubuh situ 10 nama. Satu nama RM10, satu nama RM20. Tak boleh perkara pandai-pandai gitu. Macam kita ni jadi orang tengah pula nak menyampaikan pahala kepada si mati. Macam orang lain tu tak boleh pergi kepada Allah melainkan melalui kita. Akhirnya pula pihak masjid nampak macam nampak marketing jalan elok ni. Kan dapat tahun lepas dapat 16,000, tahun ni print awal sikit lagi dapat 20,000. Tu bahaya tu sebenarnya. Tak. Ya, perbincangan ni ada perbincangan. Ini perbincangan tetap ada perbincangan. Maka yang paling baik sekali lah kata Al-Imam An-Nawawi di hujungnya, sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran itu, yang dia ni ada kena-mengena dengan si mati, dan kemudian dia itu berdoa. Faham kan? Dia balik kepada yang pertama sekali, doa tak ada khilaf. So dia baca Quran dia, dan kemudian dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, Anda inilah ada kebaikan bagi aku ya Allah. Tolong kirimkan untuk ayah dan ibuku yang telah pergi. Kurniakan kepada mereka kebaikan, kerana dulunya mereka orang yang baik ya Allah. Ini maka Imam Nawawi kata syarat, dia tambah syarat untuk sampai itu dengan iringkan baca Quran itu dengan ad-du'a. Itu baru sampai. Tapi jangan buat perangai yang macam kita.
Pergi baca Quran di atas kubur, di rumah tak nak baca. Itu pun perangai kita juga. Lepas tu lagi teruk, kalau di sebelah utara masih lagi ada lagi. Ya, di sebelah kampung-kampung masih ada lagi upah orang baca. Kan ini tak termasuk. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang sahih, barang siapa yang hidup sampai ke akhir zaman, mereka akan bertemu dengan orang yang mengambil upah untuk membaca Al-Quran. Satu hari letak 1,000. Woi, bukan senang nak pergi atas kubur ni, hantu kubur kacau. Tu kan. Ya. Ya. Sebab tu first dulu kita faham, mau tak mau, kita punya fokus kita adalah kalau benar nak bantu si mati, doa. Tak ada khilaf. Baca Quran ada khilaf. Doa dulu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tu doa tu panjang tu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madqalahu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'izhu min adzabil qabri wa fitnah wa min adzabin nar. Panjang juga doa tu. Baca Melayu je. Bacalah Arab sikit. Yang asas tu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cukuplah. Yang tu insya-Allah dapat kebaikan. Jadi doa. Istighfar untuk si mati. Ya Allah, tolong ampuni mereka ya Allah. Ya, andai mereka terkhilaf dalam hidup mereka, ya Allah tolong tempatkan mereka di tempat yang baik ya Allah. Gitu. Boleh. Terus dan terus doa. Confirm yang tu sampai. Jadi yang ni sepatutnya kita fokus. Bab bacaan Al-Quran ada khilaf. Tak apalah, ambil nombor 2 lah. Kalau nak baca Quran, bagaimana kaedah yang terbaik? Orang yang baca tu harus ada kena-mengena dengan si mati. Walinya bahagian atas atau warisnya bahagian bawah. Walinya, contoh kalau anak tu mati, bapaknya, maknya, atuknya, neneknya. Contoh. Atau warisnya, kalau ayahnya mati, anaknya, cucunya dan sebagainya, yang ada kena mengena. Ni yang masalah ni dah bisnes ni. Ada orang ni saat pencen, dia korbankan sikit duit, pergi beli van second hand, lepas tu cari orang mati je. Kerja dia cari orang mati. Bila cari orang mati, dia akan bawa kawan-kawan dia ni pergi solat jenazah. Solat jenazah dengan bayaran satu kepala RM25. Tu tak termasuk dengan bab solat hadiah. Pernah dengar solat hadiah tak? Solat sunnah hadiah tu hadis maudhu', palsu. Jangan buat. Kawan-kawan boleh. Kawan-kawan boleh lah. Sebab kita ada kaitan macam tu. Sian tengok kawan tu kan. Itu boleh. Cuma yang lebih kuat adalah talian. Talian ada tu warisan kita, darah daging dan sebagainya. Kita tak nak bawa van pergi sana cari duit gitu gini. Solat hadiah, kalau buat solat hadiah 40 orang, sekian macam-macam. Macam dia pula jaminan itu. Macam mana? Okey, dia hakikat dia begini. Nabi tak suruh kita start van pergi cari orang mati. Nabi tak suruh. Jadi awak tak payah pergi beli van, cari kawan-kawan, pergi cari orang mati solat je. Tidak. Yang Nabi kata, jaga hak jiran kamu. Maksudnya orang keliling kamu. Pertama, kalau dia jumpa dia, bagi salam. Yang kedua, apabila dia jemput, hadir. Yang ketiga, apabila dia perlukan bantuan, bantu. Yang keempat, apabila dia sakit, apabila dia bersin, lalu dia menyebut Alhamdulillah, maka doakan dia yarhamukallah. Yang kelima, apabila dia sakit, ziarahi dia. Dan yang keenam, apabila dia meninggal, bantu uruskan jenazah, kemudian solatkan jenazahnya dan iring sampai ke tanah kubur bagi orang lelaki. Itu aja.
masing-masing jaga qaryah masing-masing. Gitu ya. Itu yang paling utama nak bagi kita faham tu. Okey, baik. Itu perbincangan awal. So, kesimpulan dulu dalam perbincangan awal, yang paling penting yang kita kena fikir sekarang, kalau kita nak bantu si mati yang ada kena mengena dengan kita, doa. Bab mengaji Quran ni pun sebab ada khilaf, maka kalau nak juga mengaji Quran, mesti kita ada talian dengan si mati. Talian hayat tu kita ada. Dan kemudian syarat dia juga, An-Nawawi kata selepas baca Quran kena ada doa supaya Allah terima kebaikan kita dan sampaikan kepada si mati. Sebab tu Imam Ahmad Hanbal mengatakan bacaan Al-Quran itu sampai kalau dikiaskan dengan doa baru sampai. Kalau tidak, tak sampai juga. Okay. So buang. Yang pertama tu, yang ni buang dulu. Yang kita duk baca Quran atas kubur, yang kena bayar-bayar tu apa sebagainya, membebankan waris si mati dan sebagainya. Ini Al-Imam Nawawi boleh rujuk di dalam kitab Al-Adhkar. Baik. Perbincangan kedua. Ya, perbincangan kedua. Kalau ada soalan tak apa, tanya je, tak ada masalah. Antara ada lagi tokoh, ya, antara tokoh yang menyokong pendapat bahawa pahala membaca Al-Quran itu sampai kepada si mati ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni, dia ni jenis orang yang kalau orang tak suka, dia nampak macam tegas, keras sikit. Tapi dalam bab mengaji Quran ini, maka kalau kita tengok Ibn Taymiyah Al-Fatawa Kubra, maka Ibn Taymiyah menyatakan bahawa dia menyokong pendapat yang mengatakan membaca Al-Quran itu sampai kepada si mati. Dengan syarat patah balik tadilah, dia ada doa di dalamnya, kemudian dia ada talian daging dan darah dengan orang yang tu, dia ada kena mengena. Ya. Jika dilihat daripada penghujahan, saya suka pelan-pelan kita ngaji macam ni. Ngaji dah lama lah, tak cerdik-cerdik lagi. Jadi kita buat perlahan-perlahan. Okay? Jika dilihat dari segi hujah, pendapat yang menyatakan bacaan Al-Quran itu sampai pahalanya kepada si mati merupakan pendapat yang sangat kuat. Ya, yang sangat kuat. Boleh rujuk dalam kitab Al-Hajilan, Al-Ahkam Al-Fiqiyah Al-Khassah Bil Quranul Karim, Dar Ibnu Al-Jawzi. Ya, maka kalau dalam hal pendapat, asas mazhab Imam Syafi'i, ijma' sebahagiannya kata no, tak sampai. Tapi sebahagian mazhab Imam Syafi'i tak sokong, dan dia bersatu dengan mazhab Imam Ahmad Hanbali. Dan kemudian ada juga ulama-ulama yang di belakang tu seperti Syekhul Ibn Taymiyah, yang memang dia tu nampak keras sebenarnya, tapi dalam bab ni dia kata sampai. Dan sebab tu kalau kita melihat dalam kitab ini, maka mereka mengatakan bahawa membaca Al-Quran dengan niat pahala kepada si mati itu, pendapat paling kuat adalah sampai. Kita kena bincang habis-habis. Jangan kata, oh ada orang kata, Ustaz saya ambil pandangan tak sampai. Okey, yang kita marah dengan dia kenapa? Kan ya, tak ada masalah apa-apa. Ustaz ni kan pandangan ni sampai. Tak, nanti kejap, bincang dulu. Pun begitu, tidaklah dapat kita memperkecilkan pandangan mutlak tubuh badan Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab dia dalam dunia ni, mazhab dia paling luas sekali. Ya, tidaklah kita dapat memperkecilkan pendapat Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama dia, yakni yang menyatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Quran yang diniatkan kepada si mati, kerana mereka itu berdiri atas hujah mereka sendiri. Kalaulah, contoh hujah mereka, kalaulah
pahala membaca Al-Quran itu sampai kepada si mati. Dah lama Nabi baca untuk Khadijah. Pergi atas kubur, baca Quran bagi untuk Khadijah. Itu hujah mereka. Kalaulah boleh baca Quran tu sampai pahala, 4 daripada waris Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ini, dah tentu mereka buat lama dah. Okey, kalaulah kan, dia jadi macam tu, 4 mazhab yang kemudian, maka penuh di atas kubur pakat-pakat baca Quran. Itu hujah mereka. Mereka ada hujah. Jadi kita nak kata, tak boleh. Tak. Itu hujah mereka. Sebab tu dalam mengaji, saya suka bagi tahu, kita ni sikap paling baik dalam belajar adalah meraihkan kepelbagaian pandangan. Jangan taksub, awak seorang je betul. Tak boleh. Tak boleh gitu. Takut-takut awak je rasa betul, rupanya salah sebenarnya. Okey, baik. Dan seterusnya dikatakan di sini, bagi mereka yang mengamalkan itu dia dengan Allah. Bagi yang menolak, banyak lagi caranya untuk menolong si mati. Katalah dia kata, okey, saya berpendapat membaca Al-Quran tidak sampai, maka ada jalan lain tak untuk si mati? Ada? Kalau kita mengaji dalam kitab fiqh sunnah, kita mengaji dalam sunnah-sunnah, saya mengajar dalam bab Al-Janaiz, kita dapati poin yang pertama sekali sampai kepada si mati adalah memohon keampunan baginya. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong ampunkan dosa kedua orang tuaku dan semua ahli keluargaku yang telah meninggal dunia. Yang kedua, doa apa saja kebaikan. Yang ketiga, wakafkan hartanya. Bukan dapat bukan dapat harta faraid orang tu, awak perbesarkan rumah, bukan. Dapat harta faraid, ambil harta tu ayah kita pun dapat, bagi ke anak kita, sambung belajar di UiTM 5 tahun. Bayangkan pahala lambat-lambat dapat. Tapi kita tak. Dapat duit daripada arwah, hantar pergi sekolah tahfiz ustaz. Contohlah promosi. Ya, dah tentu pahalanya, ya Allah, lambat-lambat kita dapat. Maka yang tu lagi. Apa lagi yang kita boleh buat? Ziarah kepada keluarga si mati. Contoh-contoh, bukan keluarga si mati, orang yang si mati sayang. Contoh, katalah si mati ni dia berkawan rapat dengan sebahagian orang. Maka dalam hadis menyebut, siapa yang ketika si mati tu dia meninggal dunia dan kita pergi ziarah kawan-kawan yang dia sayang, maka kita tu memberi pahala kepada dia. Itu sebahagiannya. Katakanlah ayah kita, mak kita tu rapat betul dengan jiran dia, maka bila dia meninggal, kita pergi ulang ziarah, bawa buah tangan, bagi hadiah dan sebagainya, maka pahala dapat kepada arwah mak bapak kita. Itu sebenarnya. Banyak lagi tak? Banyak pergi buat bangunan. Kalau dah ada duit, kan, beli kereta jenazah, letak kat Masjid Al-Mu'minun ni satu, beli Al-Fat ke, tu kan kereta jenazah sekarang mana ada C20, kan ya. Jadi apa-apa je lah. Maka niat untuk si mati, Allahu Akbar, banyak. Saya dekat sekolah tahfiz saya tu, semua datang daripada sedekah. Pondok yang pertama 10 tahun lepas, pondok tu buat 25,000. Seorang sahabat dia kata niat untuk bapak dia, sampai sekarang pakai. Pondok kedua 53,000. Ada orang bagi niat untuk mak bapak dia, dah cukup, alhamdulillah, nikmat banyak. So walaupun ada yang mengatakan bahawa pertama baca Quran tu tak sampai, kedua baca Quran tu sampai, ketiga yang nak baca Quran tu kena ada darah daging dengan si mati, keempat baca Quran tu kena ada doa, ya Allah tolong sampaikan kebaikan ini kepada si mati. Walaupun begitu, maka kita tak bolehlah taksub. Pasal apa tak sampai? Kenapa sampai? Kenapa tak sampai? Tak payah gaduh. Yang paling penting, awak jangan pergi atas kubur baru nak baca Quran, duduk di rumah tak baca Quran. Ini perangai tak elok. Lepas tu mengupah orang pula tu. Kau nak tak aku bagi 3,000 baca Quran? Sebab saya sendiri pernah berhadapan dengan tu. Dalam hidup saya pernah terima sekali lah, jemputan
Saya khairat kematian punya setiausaha. Khairat selesai. Dah selesai dah. Kemudian kita bagi tahu dengan suami dia, alhamdulillah abang balik rehat semua cukup. Sudah. Ni ustaz dah minta tolong dengan ustaz. Dah minta tolong dengan ustaz. Tolong baca Quran dah kubur isteri saya. Saya tanya balik, isteri siapa? Kan, isteri siapa? Isteri saya. Saya dia lah. Habis hang lah baca sendiri. Kenapa nak suruh saya baca? Dah, ustaz kan alim sikit. Boy. Dah. Saya tahu ustaz. Ustaz duk pergi kuliah. Kalau nak kena ambil masa 1 hari nak baca 10 juzuk, 3 hari 30 juzuk. Dia suruh buat macam tu. Dia bagi 3,000. 3,000 10 tahun lepas. Amak nala dia ke. Boleh tukar sport rim kereta. Ya, betul. Tapi tak, saya tak terima. Saya kata tak. Agama tidak mengajar kita buat macam tu. Agama mengajar, kalau hang nak baca Quran, yang nak ambil khilaf yang kedua tu, hang kena ada hubungan dengan si mati, dan jangan mengambil upah daripada tu. Kecuali awak baca Quran tak ada siapa pun suruh, tiba-tiba lepas baca Quran orang nak sedekah. Tak apalah. Ini siap dia beritahu. 1 hari 1,000 ustaz, don't worry. InsyaAllah masalah duit tak ada masalah apa-apa. Ialah masalahnya awak tak nak baca, saya yang kena baca. Ya, jadi itu kita kena faham sangat-sangat di dalam hal perbincangan ini. Okey, sila. Bacaan tahlil dan bacaan talqin. Baik, bacaan tahlil tu atau apa maksud tahlil? La ilaha illallah. Jadi kalau kata ustaz tolong tahlil ustaz, la ilaha illallah. Tu je lah. Itu saja tahlil. Habis tu bacaan tahlil tu yang ada mula ila hadratan nabi, al-fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, ada tak? Pada hakikatnya tak ada dalam hadis. Tak ada. Kita yang mengaji kena faham. Tapi kalau awak nak baca. Cuma dalam aturan agama, ada ke tidak tahlil tu, aturan tahlil tu tak ada. Yang disuruh adalah segera uruskan jenazah. Kemudian nanti buat apa-apa yang sepatutnya untuk kebaikan si mati. Dia tak ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Kononnya malam pertama tu roh ada dalam bilik dia atas katil itu. Okey, kemudian malam kedua roh tu duduk atas dekat tingkat atas. Kalau rumah flat macam mana gaya? Malam ketiga roh akan pusing keliling rumah dan sebagainya. Malam keempat kan tak ada kenduri. Malam ketujuh roh dah mula cari mana pintu pagar nak keluar. Contoh malam ke-40, biasa orang Melayu letak batu nisan hari ke berapa? Bagus, orang sini bagus. Sebab dia tak ambil amalan tu. Orang kebiasaannya letak batu nisan hari ke-40. So hari ke-39, malam ke-40, biasanya orang Melayu buat kenduri arwah. Dia kata besok tu roh tu akan keluar daripada rumah, akan pergi ke kubur. Jadi kena letak siap-siap batu nisan tu. Kalau tidak, kubur tak tahu mana satu di tempat dia nak pergi. Kan kelakar. Aduh. Jaga-jaga tu. Jangan nak letak batu nisan sebagai penanda besok nak ziarah, boleh lah. Tapi yang awak percaya tu, roh tu kena letak nama, tulis nama siap-siap. Dan roh tu pergi, oh ni nama aku, masuk dalam. Tu tak. Ya, sebab dia berada di alam barzah, bukan di alam kubur. Okey. Jadi itu dalam bab tu. Tahlil kalau ikut tidaklah ada aturan-aturan, tapi bagus. Bacaan dia tu baik ke tidak? Baiklah dalam tu. Jadi awak duduk seorang-seorang baca je lah di rumah. Tak payah bagi Tok Imam. Sebab Tok Imam tak ada kena mengena dengan bapak awak tu. Bapak awak orang Johor, Tok Imam orang Perlis. Tak ada kena mengena langsung. Kenduri tak apa, tapi jangan syarat 1, 2, 3, 40 tu. Itu yang jadi bahaya. Akhirnya kita mesti buat. Saja nak bagi orang makan. Kau tunggulah sebulan depan. Contohnya, tunggulah setahun lagi. Habis sebelum orang tua ni mati, kau tak bagi orang makan. Contohnya begitu juga. Sekarang baru nak buat. Dia mesti ada kepercayaan. Buang kepercayaan tu dulu. Tak apa kalau kita nak buat, tapi buang dulu kepercayaan tu dulu.
Kita nak bangunkan masyarakat. Kita tak mau cerita sekarang ini sunnah, ini bid'ah tu bukan. Tapi nak bangunkan masyarakat supaya buat benda yang bermanfaat. Manfaat, buat benda manfaat. Manfaat untuk siapa? Manfaat untuk si mati. Dia tak payah kejap malam pertama, kejap malam kedua. Tok Imam pula bila tengok malam pertama, alah roti canai. Kan? Slow la ilaha illallah. Tak ada energi. Main-main malam ketiga, berani gam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan ya. Sama juga dalam bab talqin. Talqin pun khilaf. Talqin, saya tak baca talqin, melainkan ada orang minta. Waris kata, Ustaz tolong baca talqin. Saya selalu kata, boleh tak kita buat tazkirah je lah. Gitu. Saya tanya isteri saya, kami di kampung, katalah ada kematian, saya menjadi orang utama, ditunggu. Tak apa, tunggu. Tunggu, ustaz balik nanti. Maka. So saya ke bumi je, kemudian saya akan pastikan orang semua berdiri, tak duduk. Melainkan dia ada gaut lah. Kan? Berdiri je. Kenapa? Sebab itu sunnah Nabi berdiri. Tak duduk lama atas tu. Maka kemudian bagi tazkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jaga anak kita, jaga keluarga kita daripada api neraka. Contoh, bagi tazkirah tu. Tazkirah untuk siapa? Orang hidup lah. Orang mati tak dengar dah. Kan ya? Orang mati dah habis dah urusan dia. Waktu tu dia istirahat. Okey, jadi kita bagi pada orang hidup ni, itu yang sebenarnya, itu yang lebih utama. Okey. Tu kita kena fahamlah. Okey. Lagi. Lepas dah kuburkan. Kan kita kena tinggal di kubur tu baca Quran. Baik. Dia macam kadang orang mati duduk dalam rumah tu. Ada orang kata jangan tinggalkan dia seorang-seorang gitu. Kan, baca Quran keliling dia. Orang tua tu dah lama kau orang tinggalkan dia seorang-seorang, tak balik-balik tengok pun. Biarkanlah dia seorang-seorang. Ya. Atas kubur, adakah perlu kita letak orang mengaji Quran? No way. Tak ada, tak perlu. Balik di rumah elok-elok. Ambil uduk elok-elok. Kan ya? Baca Quran bagi kemas-kemas. Baca atas kubur, kan takut hantu kubur. Iya, pelik-pelik. Kubur tu tempat dia tak selesa. Baca je di rumah. Cuma persoalan dia itulah persoalan dia. Udah mati baru nak baca bagi. Masa dia hidup seorang pun tak nak balik. Saya pesan dengan isteri saya. Saya pesan dengan anak-anak. Hampa nak balik tengok saya, balik masa saya hidup. Nak bagi saya makan, time sekarang saya boleh makan. Besok dah pakai gigi palsu, dah tak boleh nak makan. Iya. Kalau nak bagi hadiah bunga, bagi sekarang. Time mati besok, tak balik pun tak apa. Sebab saya pun tak tahu korang balik ke tidak. Sekarang balik, saya tahu. Besok saya boleh mengaku depan Tuhan. Anak aku rajin balik tengok aku. Kan, ni dah mati, tak ada dah. Heran pula tu, time hidup, tak dapat cuti. Susah lah nak cuti, sibuk. Time mati, dapatlah cuti tu. Time mati tak payah. Ada orang tolong uruskan dah. Udah selesai. Tapi sebab kata faraid ada, jadi dapatlah cuti tu. Sempat boleh, kan? Allah. Betul. Saya selalu pesan. Jadi kita macam tu juga. Bila masih ada mak bapak, buatlah bagi elok-elok dan buat sungguh-sungguh. Tak perlulah ada orang mengaji Quran di keliling kubur tu dan sebagainya. Balik di rumah, bincang. Dia ada 8 perkara yang perlu kita buat untuk orang mati ni. Pertama, bila meninggal aja, segera mandikan dia. Segera tu maksudnya selesailah proses-proses yang baik-baik itu semua kan. Yang seterusnya, yang kedua, segera kafankan. Segera solatkan jenazah. Siapa mampu dapatkan 40 orang, atau hadis satu lagi 100 orang. Dalam hadis sebut, barang siapa yang disolatkan oleh 40 atau 100 orang yang tidak pernah syirik kepada Allah, maka jenazah tersebut akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, solatkan jenazah. Kemudian yang keempat, segera kebumikan jenazah. Kalau anak awak daripada London, tak payah tunggu. Cukup dengan doa dia akan sampai, tak ada masalah. Kemudian yang kelima, selesaikan hutang arwah.
Dah habis dah tu bab-bab urusan, selesaikan hutang arwah. Hutang dengan siapa? Hutang dengan Allah. Puasa dia, zakat dia, nazar dia, sumpah dia yang tak dapat dia tunai. Solat tak boleh, solat dia gantung sendiri. Awak tak boleh beli beras 1 kilang pergi nak hantar fidyah solat, tak ada dalam Islam. Fidyah solat tu tak ada. Yang keenam, hutang dengan manusia. Ya, hutang dengan manusia. Hutang dengan manusia ni hutang-hutang yang tidak berjadual. Maksudnya hutang kawan, hutang Bengali Kapet, hutang Pakistan, hutang ni. Ya, yang tu. Ya, kalau hutang-hutang berjadual tu dia ambil masa untuk diuruskan. Kemudian yang ketujuh, selesaikan wasiat si mati. Tengok wasiat dia sah ke tidak. Kalau sah, selesaikan. Kalau tidak, jangan tunaikan. Apa tak sah? Kalau abah kita tulis, anak-anakku sekalian, kalau abah meninggal, harta abah ada 1 juta. Jadi ambil 500,000 bagi dengan Ustaz Amran. Kalau ikut saya, seronoklah. Kan? Ya, ambil 500,000. Separuh lah kan? Bagi dengan Ustaz Amran kat tahfiz dia. Maka jawapan tu tak boleh, tak sah. Sebab wasiat tak boleh lebih daripada 1/3. Itu dah 1/2. Haram. Tu jaga. Kadang-kadang kita tengok drama kan ya. Drama yang dilakonkan tu, seorang datin pun tak peduli. Ya, anak-anak pun tak peduli. Akhirnya datuk pun bawa diri pergi sekolah pondok. Pergi duduk sekolah pondok. Siap tulis wasiat bagi kat ustaz tu. Duit datuk ada 10 juta. Kalau saya mati, duit ini dah hendaklah diwasiatkan terus kepada sekolah pondok yang dimiliki oleh ustaz. Ustaz tu raya Hindu. Tu kan. Patut hukum dia tak boleh terima lah. Tapi nak buat macam mana? Duit mengatasi segala. Tu yang ketujuh. Dan yang ke-8 baru faraidkan hartanya. Selesai semua baru faraidkan hartanya. Itu pun yang ke-8 tu masih ada lagi. Apa dia ada lagi? Kalau isteri nak tuntut hak sepencarian, dia belum boleh faraid. Dia tuntut, katalah ada 1 juta, pergi mahkamah buat tuntutan. Mahkamah kata, apa sumbangan awak dengan suami awak? Saya menikah dengan suami awak. Kami menikah selama 28 tahun. Dalam tempoh tu saya menguruskan ini. Sumbangan saya banyak lah. Kereta Myvi saya bayar. Ya, gini. Rumah pun kadang-kadang saya bayar. Anak-anak sekian. Kadang-kadang daripada 100,000 tu, 40,000 dia dapat. Ambil dah untuk dia 40,000. Baki 60,000. Baki 60,000 ada hak faraid lagi atas dia 1/8. Tu orang perempuan dia kena tuntut sebenarnya. Dia kena tuntut. Melainkanlah orang USJ2 ni duit banyak. Jadi tak payahlah tuntut. Kan ya. Kalau isteri tuntut, maka hak anak-anak dia akan mengecil, akan menguncuplah. Kan ya. Jadi tak okey, tak ada masalah. Tapi itu hak isteri. Tapi kalau isteri tak tuntut, hak anak-anak akan besar. Tapi hak isteri atau ibu kecil sebab dia dapat 1/8 sahaja berbanding anak lelaki 1/2. Dia gaya Cina. Kan? Allah. Okey. Jadi tu yang tu hak dia, bukan tiba-tiba kita nak selesaikan jenazah selesai gitu ya, dah. Dia ada step-step tertentulah untuk kita belajar satu persatu. Okey, baik. Ya. Hukum anak perempuan atau adik-beradik perempuan. Hukum orang perempuan elok hukumnya duduk je di rumah, tak payah pergi kubur. Sebab urusan jenazah ni orang lelaki yang buat. Sebab tu Nabi tanya sekumpulan perempuan, awak ngusung jenazah? Tidak. Awak nguruskan jenazah? Tidak. Maka kata Nabi, rumah yang masjid yang terbaik bagi kalian adalah rumah kalian sendiri. Ada seorang kakak tu kata, ustaz, dia isteri pula tu, isteri lagi tak boleh sebab dia berada dalam iddah. Dia kata, ustaz, inilah saya nak bagi khidmat terakhir saya. Khidmat apa? Masih hidup kau lawan dia siang malam pagi petang, kau maki-maki dia. Udah mati nak khidmat ni. Ya. Ni dalam handphone ni
Dalam handphone ni udah mati boh gambar suami dia besar bukan main. Kaulah syurgaku. Kadang nak muntah dengar Waktu hidup kau melawan siang malam pagi petang. Kaulah nerakaku masih hidup. Lepas mati tu bukan itu urusan kita. Tak payah keluar dalam Facebook. Inilah syurgaku ini dan sebagainya. Hanya Allah yang tahu. Sepatutnya masa dia hidup tu khidmat sungguh-sungguh. Maka masa ziarah kubur tak payah. Duduk je di rumah, tambah-tambah isteri orang perempuan duduk di rumah. Kemudian duduk di rumah fikir apa? Fikirlah perkara yang sampai 8 perkara tadi tu. Itulah nikmat. Ya, kalau kita ikut sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdosa? Tak lah berdosa. Tapi kami yang nak baca talqin sekarang ni udah dibiarkan perempuan datang, jantan tak datang. Jantan ngusung 4-5 orang aja. Akhirnya tempat kami nak baca talqin pun perempuan merata-rata. Bila perempuan datang, nombor 1 masalah aurat. Ada yang datang aurat tak sempurna. Ada yang datang bila tanah tu tanah lembut, dilipatnya seluarnya, diangkatnya kainnya, kan tak elok. Ada yang datang jenis bergambar, perak perut tu tak termasuk yang ambil video. So perempuan dikuasai oleh perasaan. Maka perasaan tu kadang-kadang dia tak dapat kawan. Eloklah dia duduk di rumah daripada melakukan perkara yang tak baik dan melanggar adab susila di atas kubur. Itu sebenarnya. Dia macam mana? Dia bukan sunnah. Sunnah dia adalah besok bila dah selesai dah pengkebumian, dah tak kelang kabut lah, masa tu pergi. Orang perempuan pergilah. Dah hari ketiga, hari keempat. Isteri tak boleh juga. Isteri 4 bulan 10 hari. Anak beranak ni apa semua ni kan, dah duduk di rumah, dah selesai dah masalah ayah dia tu kan. Okey, siap bincang. Okey, jom kita pergi kubur. Tengok kok tanah mendap ke, tertambah tanah ke dan sebagainya. Musim hujan. Kita sekarang tanah mendap, orang Melayu dia takut. Bila mendap-mendap je, nampak lubang. Tuyul ni. La ilaha illallah. Orang Melayu dia pelik-pelik sikit. Maka lepas tu nak ziarah, bolehlah, tak ada masalah apa-apa. Okey, kesimpulan kita. Sekejap je, 1 jam. Bukan lama mana pun. Dan waktu mengaji ni dia sungguh-sungguh. Tapi bahas dia sungguh-sungguh. Dan jangan ada taksub dalam diri kita. Okey, baik. Yang pertama sekali, apa perbincangan mutlak? Doa confirm sampai. Minta ampun confirm sampai. Buat baik, sedekah confirm sampai. Apa-apa kebaikan yang awak buat di luar tu semua ni, niat untuk si mati confirm sampai. Kaedah dia mudah je, itu satu. Kaedah kedua, baca Quran. Baca Quran sahaja, yang lain-lain semua sampai. Lepas tu awak sibuk nak buat yang tu juga. Sedangkan yang tu khilaf. Pertama, tak sampai. Kedua, sampai. Dengan syarat darah daging. Dengan syarat ad-doa, dengan doa. Dah, boleh, tak ada masalah. Jadi kalau ikut perbincangan kita ini, mana satu yang kita nak buat dulu? Doa. Itu. Lepas tu gunakan sedekah, wakaf. Itu lebih utama sebab dia tak ada khilaf. Dia confirm sampai. Al-Imam Nawawi, saya kempen Masjid Bukit Beruntung di TV Al-Hijrah dan MHI. Al-Imam Nawawi menyebut dalam kitabnya Al-Minhaj. Dia kata, barang siapa yang mau berbakti terus-terusan kepada orang tuanya. Tapi Imam Nawawi cakap Arab, dia cakap Indon. Kan? Barang siapa yang mau berbakti kepada kedua orang tuanya berterus-terusan, maka bersadaqahlah kamu atas mereka, kerana pahalanya akan sampai tanpa ada sebarang khilaf. Dah? Apa sibuk nak ngaji Quran yang atas kubur tu? Sebab tu ada khilaf. Sedekah tak ada khilaf. Dah, selesai perkara. Dah, jadi kalau saya memilih doa, wakaf, sedekah, buat baik, itu lebih utama.
Dan saya tidak menyokong membaca Al-Quran di atas kubur, sebab walaupun ada khilaf, tapi Nabi tak buat. Para sahabat tak buat, Imam Syafi'i pun tak buat. Kan ya? Malah kalau kita tak jaga, benda ni akan jadi perniagaan. Akan ada perkhidmatan membaca Al-Quran di atas kubur. Perkhidmatan, solat sunat jenazah. Sebab tu kalau kita tak jaga, maka mau tak mau kita kembali kepada sunnah Nabi. Itu adalah lebih utama dan lebih terjamin hidup kita dunia wal akhirah. Wallahu a'lam. Sila. Setiap orang baca surah sikit, sedekah kepada jiran kita meninggal. Okey. Dia simple je. Jawapan dia kembali kepada tadi. Sebab tak ada pertalian pun kan. Tak boleh kan. Sebaiknya tak perlu buat. Baca Quran ni baca je. Baca je. Kalau kata awak nak baca 30 juzuk dengan 30 orang, katakan seorang sejuz, baca je lah. Habis baca tu, goreng kuih-tiaw makan. Udah, selesai. Cukup. Yang tu sudah. Kan ya? Kenapa gitu? Sebab kita kalau nak buat berdasarkan apa yang jelas. Jelas tak ni? Yang ni tak jelas. Okay kan? Kita pula dengan 30 orang tu, 15 orang kenal si mati. 15 orang tadi, tambahan daripada USJ 4. Tak kenal pun, tapi dah masuk geng marhaban, grup marhaban dengan pakai baju sedondon tu. Jadi dia baca. Contoh gitu. Maka paling baik buat benda yang jelas lah. Itu je. Wallahu a'lam. Macam kalau kita dah harta, kita nak bagi sama rata anak lelaki dan perempuan. Masa itu kita dah cakap, boleh kan? Okey, baik. Kalau nak bagi sama rata, maka jawabannya hibah ketika kita hidup. Bukan kita tulis wasiat. Seandainya mama meninggal, nanti harta ada 1 juta, ambil seorang 200,000, 5 beradik. Contohnya gitu. Maka hukumnya tak boleh. Tak sah kerana wasiat tidak boleh diwasiat kepada penerima faraid. Ahli furuk tak boleh terima. Tapi kalau kita nak bagi ketika hidup, anak pertama ni rumah awak dekat USJ 4. Ni dapat, ni serah-serah. Yang tu boleh, tak ada masalah. Ya, ketika selepas kematian, maka hukumnya adalah faraid dan dia tak boleh bagi sama banyak, melainkan duduk dah bincang. Abang sulung kata hak aku 100,000. Kalau hak lelaki 100,000, hak perempuan 50 lah, 1/4. 2 bahagian perempuan, 1 sama 1 lelaki. Kemudian kakak kata, ish, mana Aci 50 je. Kakak sebab dia perempuan. Maka abang sulung kata, ni bukan Aci buka pintu, ini hukum. Bila ada pula adik-beradik lelaki yang lain kata macam ni lah, memandangkan kepada kita ni pun gaji banyak semua. Kakak tu lakinya rider food panda je. Kan, apa kata kita bagi sama banyak? Maka masa tu semua orang kata setuju. Dengan syarat dia tahu dah hak dia begini, hak dia begini, hak dia begini. Tapi bila awak setuju saja, hak awak akan dikurangkan sedikit. Akan dibagi kepada pihak perempuan. Kalau dia kata yes, maka okey. Tapi kalau salah seorang tak setuju, maka jawabannya tak boleh. Hukumnya haram. Ustaz, abang saya tak setuju Ustaz. Dia berkira sangat, mata duitan. Bukan, awak tu nak lawan hukum Tuhan. Jangan, itu hak dia. Hak dia, jangan. Okey, saya dulu-dululah sebelum PKP tu banyak menguruskan juga apabila segala macam juga kawan-kawan minta nasihat. Saya kata the best thing is jadikan yang sedikit ni banyak di akhirat. Jangan jadi banyak di sini tapi bahan bakar dalam api neraka Jahannam. Ya, wal a'yadu billahi min dzalik. Habis. Okey, baik. Isteri tanya suami. Okey, baik. Bayangkan seorang anak bukan Islam, mak bapak anak Islam tapi mak bapak bukan Islam. Harta, kata kalau kita cerita tentang faraid, mak bapak dia confirm tak layak terima kalau dia meninggal. Jadi boleh ke tidak kalau dia mewasiatkan harta dia?
Oh, okey. Maksudnya mak ayah dia meninggal apa semua, dia dalam Islam, mak ayah dia tak masuk, tak dapat Islam. Maka bolehkah dia doa, dia buat itu niat sedekah dan sebagainya? Jawabannya tak sampai sama sekali dan tidak dituntut. Kerana mak dia bukan, bapak dia bukan Islam. Tak boleh, tak boleh. Kita dengan mak bapak ni masa dia hidup, kita baik dengan dia, kita ajak dia masuk Islam dan sebagainya. Tapi kalau dia meninggal dalam bukan Islam, maka mau tak mau Allah nombor satu. Bila ada kita tak boleh buat apa dah. Lah Nabi dengan pak saudara dia habis. Nabi minta pada Allah Taala, ya Allah macam mana gini. Meleleh air mata Nabi. Allah tegur Nabi SAW. Soal hidayah adalah soal milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi uruskan urusan dakwah, ya, sehinggalah kebaikan pak saudara Nabi Abu Talib ini, atau Abi Talib ini diletakkan dalam neraka kekal abadi, tak keluar langsung. Tapi api dia tu bakar daripada tapak kaki sampai ke buku lari je, dia tak naik sampai atas. Itu saja. Tapi lepas tak boleh. Maka Allah tegur Nabi. Maka selesai, dia memang pada hakikatnya bila soal agama saja, maka tak boleh buat melainkan kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa keampunan tak boleh sebab dia meninggal dalam keadaan dia kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh. Ya, doa sebelum dia mati, ya Allah, ya Tuhan, kurniakan bagi mereka hidayah, ya Allah, beri mereka kesihatan agar mereka dapat hidayah, nanti mereka akan dapat beramal padamu. Yang tu boleh, tak ada masalah. Yes. Budaya budaya bagi duit. Kalau masa orang tu tak mati, kenapa tak bagi duit? Masa orang tu mati baru nak bagi duit. Itulah masalah kita. Jangan amal benda tu. Takut satu bebanan pada keluarga. Awak ada duit tak apa. Bila semua orang buat, mati pula orang miskin. Akhirnya rentak tu dah menjadi sekitar dan membebankan orang miskin. Orang miskin terpaksa berhutang. Ini pengalaman saya melihat beberapa banyak keluarga yang terpaksa minta ke hutang sana, hutang sini. Kami ni nak pergi tukar duit RM5 ni begini. Anak-anak cucunya tak cukup makan. Maka jangan buat. Kalau itu bukan sunnah. Satu. Itu boleh tahan lagi. Saya solat di satu tempat lah, tak mau cerita kat mana lah. Hantar anak murid saya meninggal di Bukit Beruntung, satu tempat kan, hantar pergi. Dia orang tengok, ustaz TV9 gitu. Kalau macam ni ustaz jadi imam je lah. Tak boleh, saya musafir. Tak apa ustaz, sesekali kita pun jadi imam. Jadi imam solat jenazah. Habis solat jenazah tu doa sikit, sebab itu anak murid kita. Tutup mata doa, perasan macam ada benda kat tangan, buka mata, RM20. Dalam hati kata, elok bagi 200. Ya, yang lain-lain tu, kalau yang tunduk macam tu, dia bubuh dalam poket. Ini bukan kerja agama ni. Agama tak suruh buat begitu. Benda-benda yang bukan jurusan dalam agama, kalau kita buat, nanti dia akan jadi berat. Dia akan jadi beban. Dia akan, sebab tu sampai pada satu tahap dipanggil sebagai bid'ah. Kita tak naklah cerita benda tu kan, tapi itulah hakikatnya. Ikut je cara Nabi. Kalau nak sedekah le, orang yang solat tu dia solat kerana apa? Lillahi ta'ala. Kalau nak sedekah kejap lagi, bagi tahu dengan caterer ke apa, buat makan duk kat luar tu, bagi dia makan kat luar. Dah selesai, alhamdulillah. Kalau rasa nak sedekah juga, nanti bila dah lepas seminggu 2, buat kenduri, panggil orang yang kampung yang mai solatkan jenazah itu. Itu lebih utamalah. Macam mana? Itu tak apa. Kalau waris si mati tak apa. Ini orang yang solat, orang yang baca talqin, orang itu dan ini. Akhirnya orang baca talqin tunggu, mana sampul. Contohnya lah. Maka kalau untuk waris bagus. Sunnah kita bantu. Sebab Nabi kata, wahai orang kampung, hantar makanan rumah Ja'far. Sebab rumah Ja'far ada orang mati. Kita kata, wahai orang kampung, jom pergi makan rumah Ja'far. Rumah Ja'far ada orang mati. Itu yang terbaik sebenarnya.
Bukan kepada orang yang solat tu, bukan. Boleh faham? Tak, budaya tetap budaya. Tapi ingat ya, soal adat tak boleh jadi ibadat. Itu jaga-jaga. Adat ni, kerja awak tukar jadi ibadat, kalau menyalahi hukumnya bid'ah, berdosa. Tapi kalau ibadat seiring dengan adat, itu tak apa. Ibadat kita gini, yang kita buat pun seiring dengan dia. Itu tak apa. Tapi kalau dia bercanggah, tak boleh. Akhirnya macam-macam lah keadaan. Sekejap, macam-macam lah keadaan. Kita buat upacara ni, upacara ni, upacara ni. Nak bagi orang yang gali kubur, letakkan satu, apa nama ni, satu pinggan putih, letak beretih jagung di dalamnya, balut dengan kain kapan. Kemudian orang yang tu pun takut nak makan dengan kain kapan. Tak ada dah. Okey, baik. Orang yang nazak tak ada cerita lain melainkan kita pergi sebelah dia dan ajarkan dia dengan kalimah syahadah. Pergi sebelah telinga dia, la ilaha illallah. Lepas tu diam, tengok dia. Kita nak letak, kadang-kadang orang yang nazak ni, dia nazak panjang. So kita tengok dia. Kadang dia tak bunyi apa-apa. Okey, kita ulang. La ilaha illallah. Tengok bibir dia. Gerak ke tidak? Contoh macam tu. Bila dia, okey, stop. Jangan ajar lagi dah. Kenapa? Sebab Nabi kata, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, masuk syurga. Jangan kejap lagi Mak Teh datang ngajar, Pak Lang datang ngajar, Tok Nek datang ngajar. Tak. Cukup seorang tu. Lepas tu selalu cakap dengan dia, sabar, insya-Allah kebaikan ada. Kata gitu. Kalau dia faham bahasa Arab, la ba'sa tahurun insya-Allah. Jangan kamu gelisah dan risau. Semuanya berakhir dengan kebaikan. Gitu kan. Tenang aja. Kaedah lain, usap dahi dia. Kalau dia tu mahram kita, pegang tangan dia, usap tangan dia. InsyaAllah, sabar, insyaAllah. Allah kan sayang kita. Dah, ulang balik kalimah syahadah tadi. Itu je. Tak payah kelang kabut. Masa tu jangan ganggu dia, sebab dia diganggu dengan segala macam gangguan. Gangguan dosanya, gangguan hawa nafsu, gangguan syaitan, segala macam lah masa tu. So bagi dia ketenangan dengan mengucapkan kalimah syahadah itu. Kalimah syahadah pula jangan ikut macam drama Melayu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dah. Orang nak mati ni la ilaha illallah. Tu je. Okey. Moga-moga Allah bagi kebaikan berpanjangan. Ustaz, nak tanya ni, lari tajuk pasal isu telekung yang viral sekarang. Siapa-siapa yang pakai telekung dan itu niat dia untuk tutup aurat untuk solat, maka hukum solatnya adalah sah. Janji tutup aurat. Siapa-siapa yang tutup aurat tapi tak pakai telekung, maka hukum solatnya sah. Janji dia tutup aurat. Macam mana baju hampa pakai, ikut sukalah, janji tutup aurat. Selesai. Alhamdulillah. Okey. Dalam ni pun ada orang tanya juga ni. Bagi duit untuk orang solat jenazah. Okey, moga-moga Allah bagi kebaikan. Ada lagi. Istighfar orang mati ni maksudnya, ya Allah ya Tuhanku ampuni dia. Itu aja. Ataupun kalau memang mak kita bacalah Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Macam tu cukup. Okey, kalaulah si mati itu kita nak sebut namanya, kau pun boleh, tak ada masalah. Ataupun ya Allah ya Tuhanku, aku mohon tolong ampun si mati yang aku hajatkan ini. Udah pun boleh juga. Gitu ya. Baik.
Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.